Assalamualaikum dan selamat petang semua guru-guru yang hadir pada taklimat video kreatif PPD LMS pada hari ini. Sekarang peserta seramai 141 orang. So kita boleh teruskanlah. Bagi yang terlambat atau tak dapat mengikuti taklimat tersebut, InsyaAllah nanti video akan kita kongsikan bersamalah. So untuk tidak memanjangkan lagi masa, sebab masa pun pendek kan pada hari ini, so kita teruskan taklimat kita. Kita nak sentuh tentang video kreatif. Okay, slide kita yang pertama iaitu kita nak tahu atas apa tu? Okay, kita tengok yang pertama tentang video kreatif tahun 2024 adalah satu pertandingan yang baru diadakan pada tahun ini. So yang pertama kategori sekolah rendah A 10 hingga 12 tahun. Kategori sekolah rendah B 10 hingga 11 tahun. Kategori sekolah menengah A 13 hingga 17 tahun. Kategori sekolah menengah B 13 hingga 16 tahun. Cikgu boleh ambil kategori bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh ya. Durasi video 3 hingga 6 minit secara individu. So bermakna video tersebut hanya satu video, satu murid. Satu murid saja yang akan membuat video kreatif tersebut. Okey, tentang slide ini ada pertanyaan tak sebelum saya masuk slide yang kedua? Tak. Terima kasih. Okay, semua okey ya? Jelas ya? So kita akan masuk yang kedua, iaitu mengenai tajuk dan tarikh dia. Okey. So tema tajuk video kreatif pada tahun ini iaitu tentang faktor alam sekitar. So ada 3 tajuk situ, jejak karbon atau gas rumah hijau. Yang kedua, pencemaran udara dan air. Dan yang terakhir itu pengurusan pelupusan sisa pembejal. Cikgu boleh buat bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kalau nak hantar kedua-dua peserta pun, kedua video pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, tarikh penghantaran pada 10 Mei 2024. Itu adalah link Google Form yang cikgu kena isi ya. So soalan di slide yang ketiga ni, ada tak soalan? Semua jelas Itu adalah tajuk yang diberikan dalam video kreatif. Okey, ada kat sini ada soalan. Sekejap tulisan kecil sangat. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Biasa. Tajuk tu kena buat tiga-tiga ke atau pilih salah satu ya? Pilih salah satu. Salah satu. Okey, terima kasih. Sama. Dia kata boleh tak hantar 2 atau lebih peserta? Setakat ni rasa boleh, tak ada masalah. Boleh lebih So murid yang perlu merakam sendiri atau orang lain yang boleh rakam untuknya. Sebenarnya video kreatif ni murid yang rakam sendiri.
Tetapi kerana kebanyakan murid ni kadang kurang kemahirannya, cikgu bantulah. Cikgu bantulah mereka untuk menghasilkan video tersebut. Okay. Dan selepas kalau dia berjaya ke peringkat yang lebih tinggi, bermakna dia akan boleh buat sendiri lah. Macam mana cikgu ni, Puan Zuraini? Macam ni Jai. Okey. Boleh tak hantar 2 atau lebih penyertaan? Okey, contoh kita ada 2 kategori. Satu kategori A, satu kategori B. Okey, jadi kategori A tu satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Kategori B, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okey, itu bagi soalan boleh tak hantar 2 atau lebih penyertaan. Maknanya kena hantar satu-satu-satulah. Tak boleh lah kategori A tu cikgu hantar 2 bahasa Melayu, tak boleh. Kategori A tu satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okey, soalan yang kedua, murid yang perlu rakam sendiri atau orang lain yang boleh rakam untuknya. Okey, kita nak berfokuskan murid seorang sahaja. Maknanya seolah-olah murid tu yang rakam sendiri. Walaupun dibantu sebab nama adalah penyertaan individu. Okey. Soalan yang seterusnya, apa beza grade sekolah ke? Bukan. Sekolah menengah A tu kategori A lah. Kategori A tu mengikut umur yang Encik Jai cakap tadi. Yang kategori B pun sama, mengikut umur yang Encik Jai cakap tadi. Dia ikut kategori umur. Okey. Okey, itu je Encik Jai. Okay, teruskan. Okey, kita teruskan slide yang seterusnya. Yang ni ada soalan lagi, 2 soalan. Pilih satu soalan sahaja. Itu terserah pada cikgu lah. Tapi sebab maksimanya boleh hantar 4 penyertaan lah. Kalau soalannya kena pilih satu lah. Salah satu daripada 3 yang diberikan lah. Mengenai tajuk pencemaran udara dan air, boleh sebut pencemaran udara atau pencemaran air sahaja. Terlupa kat sini ada 2 soalan. Puan Zuraini. Okey cikgu, Encik Jai boleh tengok yang slide yang kedua. Okey, mengenai tema, kita ada 3 tema kat situ. Okey, kalau cikgu nak buat bahasa Inggeris jejak karbon ataupun gas rumah hijau untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu cikgu nak buat pencemaran udara dan air, boleh buat dua-dua. Okey, kalau cikgu nak buat, kata cikgu nak buat pencemaran air ataupun pencemaran udara, tu 2 tu. Dia tak kata atau. Kan? Sekali buat kan Zul? Ya. Tema dia, itu tema. Okey, mengenai pencemaran air dan pencemaran udara. Soalan seterusnya Zul. Okey, daripada cikgu Siti Nuryawati, satu kategori, satu penyertaan video, pilih BM atau BI, betul tak cikgu? Pilih BM, BI. Cikgu kalau ada peserta BM pun boleh hantar, cikgu ada peserta BI pun boleh hantar. So dalam satu kategori tu boleh hantar 2 video. BI 1, BM 1. Okey, Cikgu Linda, ada soalan ke? Nur Fazlinda, masih angkat tangan lagi? Dah tak ada dah, okey. Nanti bahan perbincangan akan di-emailkan ke sekolah. Cik Jah tanya satu soalan. Ya saya, silakan. Okey, untuk video kreatif ini, dia mengambil duration dia 3 ke 6 minit, betul? Betul. Okey, jadi waktu rakaman tu boleh cut dan murid gabungkan macam buat ataupun memang tak boleh cut, tak boleh apa, memang macam video tu hanya diteruskan untuk sekali saja 3 hingga 6 minit bagi habis. Kan macam mana? Macam boleh, kita buat video, boleh? Boleh diedit. Boleh diedit. Boleh diedit lah akhirnya. Okey, baik-baik.
Okay, gaya video tu macam mana? Dokumentari ke, short film ke, atau murid buat ceramah depan kamera je? Itu terserah cikgu, kreativiti. Itu namanya video kreatif cikgu. Semua perkara ni boleh cikgu buat. Okey cikgu, ada sedikit pembetulan. Di mana kategori A, kategori B tu cikgu boleh memilih sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Maknanya kategori A seorang, kategori B seorang. Maknanya sekolah hantar 2 peserta sahaja. Okey cikgu? Okey, cikgu Kong ada soalan ke? Okey, satu lagi tentang tema pencemaran udara, pencemaran air itu sekali ya cikgu. Cikgu buat video sekali. Jangan asingkan pencemaran udara, jangan asingkan pencemaran air. Okey, cikgu Kong silakan. Cikgu nak tanya, Ya saya. satu video kan, dia ada satu orang jadi pemberita, satu orang jawab lah. Itu seperti forum lah, macam mana. Oh bukan. Dia satu orang saja berlakon. Satu orang berlakon, dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Katakan pencemaran udara, dia akan tanya soalan pencemaran udara, kemudian dia akan jawab. Dan kalau dia macam, kiranya kalau kita buat satu video tu, kita macam kita buatkan satu persoalan. Lepas tu dia akan bagi jawapan dalam soalan yang dibuat dalam video tu. satu orang murid sahajalah, tak ada minta kawan-kawan 4 orang yang jawab. Okey cikgu, cikgu pernah tak tengok 999? Tak pernah. Okey tak apa. Dia macam 999 juga. Ataupun TikToker. TikTok yang diorang pergi dalam TikTok tu diorang promosikan ke atau dia ceritakan suasana tempat pelancongan. Dia lebih kurang macam tu. Seorang-seorang buat rakaman. Tapi kita sebab murid kan, adalah pembantu. Cumanya dalam pertandingan tu umpama murid tu yang buat. Maksudnya murid sendiri akan tanya soalan pencemaran udara, ditanya, kemudian dia jawab. Dia nak guna dia punya slide, katakan slide dia PowerPoint yang berkenaan pencemaran udara, ataupun dia macam mana nak ada background dia. Itulah kreativiti cikgu. Kalau cikgu nak buat kat luar tentang pencemaran udara, kalau cikgu dapat, kalau dia nak buat lakonan dekat dengan satu mungkin asap kereta ke, dia berada di situ dan dia jawab soalan, ini kesan dia. Macam itulah. Maksudnya kalau dia dekat rumah dia ada orang jiran dia bakar sampah dekat udara, dia cepat-cepat pergi ambil dia punya handphone, dia pun cerita ni. Dia boleh ceritalah keburukan pembakaran tersebut. Katakan ada orang hisap rokok, dia pun videokan cepat-cepatlah dan dapat perkara yang sebenar. Ya betul. Tapi kalau pandai, kalau macam orang hisap rokok tu dapat belakan muka dia pun lagi bagus lah. Jangan bagi muka yang real. Kalau budak dia malu, nak cari gambar ataupun video bahan dari Google punya, dan kemudian dia ceritakan pencemaran udara. Dia tak dapat yang sebenar, dia ambil dari Google search, memang boleh tak? Boleh. Kira cikgu buatlah edit dia, cara dia macam ni, dia present dia. Waktu dia cakap dia keluar gambar, buah gambar kiri, keluar gambar kanan, macam itulah. Kreativiti cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Banyak soalan-soalan ni. Puan Zuraini, ulang balik tentang kategori, ramai yang tak faham tentang kategori tu lagi. Tentang penyertaan tu. Diorang masih confused. Hantar 2, hantar 3. Okey, kita ada kategori A, kategori B. Okey, sekolah menengah dan sekolah rendah ada kategori A, kategori B. Jadi cikgu hanya perlu hantar satu kategori A, satu kategori B. Okey, satu kategori A, satu kategori B dan boleh pilih sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, kalau kategori A nak hantar bahasa Melayu, kategori B pun nak hantar bahasa Melayu.
Boleh. Kita janji satu sekolah maksimal 2 peserta lah. Zuraini? Tak jelas. Okey, itulah tadi penerangan tentang kategori ya. Lepas tu video horizontal. Itu nanti selepas ni saya akan terangkan. Okey, Cikgu Adila. Silakan. Saya nak tanya, kalau sekolah tu hantar satu je pernyataan boleh ke memang kena wajib 2? Ulang balik cikgu, tak jelas. Saya nak tanya, kalau sekolah tu hantar satu je pernyataan, dia tak hantar 2, boleh ke wajib 2? Boleh. Boleh. Minimal satu video lah. Terima Boleh ya kasih. Cikgu Adila? Sama-sama. Okey, Cikgu Moga. Salam sejahtera Tuan. Saya Yes, cuma nak tanya dalam video itu, kalau orang tak apa ke, cuma yang murid yang mengambil penyertaan itu sahaja kena cakap ke? Kalau ada itu yang murid yang masuk penyertaan tu yang bercakap. okey, Sebab maksudnya dia dalam punya video kategori- itu berapa ramai orang pun boleh, tapi orang lain itu dalam keadaan mute, maksudnya mereka tak boleh bercakap. Sebabnya dia punya penyertaan adalah murid yang seorang saja. Yang lain tu berkemungkinan dia nak berlakon ke saya tak tahulah kan, kalau cikgu nak tak, tapi dia nak membantulah kan aktiviti cikgu. Itu tak ada masalah. Murid sahaja ada dalam video. Murid saja. Ya, faham. Maksud saya kalau murid lain pun nak lakon dalam video tu, cuma lakon saja tanpa ada sebarang dialog, boleh kan? Ada video, maknanya lakonan murid tu bakar sampah ataupun murid tu buang sampah. Ya, Tapi orang lain. Bolehlah macam ya. bolehlah kalau macam contohnya situasinya macam ni. Okey, kita nak buat rakaman tentang pencemaran udara. Okey. Okey, pencemaran udara tu contohnya dia nampak satu kelompok murid race motor yang keluar asap yang hitam tu kan. Itu ada satu fenomena yang di mana pencemaran udara terjadi ataupun pembakaran sampah secara terbuka. Okey, dia nampak orang tengah bakar sampah. Lakonan ni daripada murid ataupun daripada pekerja ke tengah bakar sampah. Okey, dia kata dia akan kata, alamak, dia macam seolah-olah dia nak menonjolkan perkara yang pencemaran tu, dan dia akan cerita sedikit apa punca pencemaran. Dia adalah selama 6 minit tu, dia ada rintitan-rintitan, ada slot-slot daripada pengenalan, daripada climax dia dan penutup dia lah. Okey Puan, terima kasih Puan. Okey, dalam saya faham apa yang Cikgu Siti Fadilah cakap. Tapi kalau macam dia melibatkan kawan-kawan lain, itu semua dia beri bantuan saja. Macam lakonan tu berkurang dalam 3 saat. Kan? Kita macam dia bagi peluang untuk membantu saja. Tapi yang dapat sijil yang bercakap tu, yang melakonkan ke, yang bercakap dan membuat dia lah seorang-seorang nama yang dihantar. Kan? Ada juga kan secara individu lah dia sijil tu akan diberikan kepada yang individu yang melakonkannya. Kalau yang membantu tu dia membantu sekejap dia tak ada kesan pun. Kan? Okey, dapat cikgu sebab dia durasi dia dalam lebih kurang 3 dan 6 minit je. Tak lama. Okey, dapat juga pertandingan secara individu. Ya, individu cikgu. Sijil pun individu. Dapat ya? Okey, mantap. Okey, video ini ni kata kat sini soalan video ini seperti Haziq yang buat laporan ular. Lebih kurang macam itulah cikgu. Ular besar tu. Maksud murid yang menyertai rakaman video ini mesti tunjuk muka betul? Ya, betul cikgu. Kalau tak tengok macam mana dia nak menerangkan muka dia tutup cikgu. Muka dia yang penting juga cikgu. Memek muka dia pun main peranan cikgu.
Kalau muka dia tertutup cikgu, macam mana nak dapat bagi markah cikgu? Bagi tunjuk muka cikgu Calon yang telah menyertai pertandingan bicara buku atau tokoh nilam masih boleh menyertai pertandingan ini. Uish, ini Puan Zu, cuba jawab Cikgu Lee ni cikgu. Okey Cikgu Lee, macam ni. Kita kemenjadian murid ni, kita kalau boleh tak nak mengharapkan seorang murid dia menguasai semua kebolehan. Okey, kita beri peluang kepada murid-murid lain. Okey, untuk masuk cuba masuk pertandingan-pertandingan yang diadakan. Kalau boleh janganlah murid yang sama dialah tokoh nilam, dialah bicara buku, semua dia. Bagilah peluang kepada murid lain. Sebab tokoh nilam dengan bicara buku, jika dia berkelayakan kekemasan, dia akan mengalami situasi yang sama dan mereka akan duduk dalam kelompok yang sama. Jadi kalau murid tu seorang, dia masuk semua pertandingan, jenuhlah. Kalau boleh bagilah peluang pada murid yang lain. Okey cikgu. Okey, terbaik. Dapat cikgu jelas cikgu Okey, semasa rakaman perlu pakai baju sekolah. Baju sekolah. Ini pula tak ada penerangan. Zuraini, sebaiknya pakai baju sekolah ke? Okey, tak semestinya perlu pakai baju sekolah sebab dia kerja lapangan. Ikut kreativiti. Nama pun video kreatif kan? Okey, ikut kreativiti dan janganlah menonjol sangat. Lebih gaya artis tu tak payahlah. Berketepatan dengan seorang murid, kalau nak bersolek tu tak payahlah tebal-tebal. Okey? Terbaik. Ikut cikgu, kalau cikgu nak pakai VSTP PSS pun tak ada masalah. Kreativiti cikgu sendiri. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya cikgu. Nak tanya tentang penilaian video ni berdasarkan apa, maknanya berdasarkan konten ke ataupun kreatif membuat video ke ataupun berapa lah kalau tahu, kalau boleh tahu kan. Belum masuk lagi part tu cikgu. Selepas ni cikgu. Seterusnya. Cikgu terlalu advance. Okey. Okey cikgu tunggu sekejap. Okay, boleh tak sekolah saya hantar kategori 1, kategori BM? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu Diana, boleh cikgu. Video ini perlu dimasukkan montaj TV PSS bermula video. Tak ada masalah cikgu. Cikgu nak gabung dengan montaj pun tak ada masalah. Okay. Okay, seterusnya kalau kita tengok, saya nak sentuh tentang format penyertaan. Video secara landscape dan dimuat turun dalam YouTube. Maksud YouTube cikgu, YouTube TV PSS cikgu. Ya. Dan kita perlukan link YouTube tersebut sahaja. Dapat cikgu? Di sini ada soalan tak cikgu? Format video penyertaan. Semua jelas Okey Cik Jai, ada tak jawab tu soalan daripada Cikgu Radiana? Boleh tak sekolah saya hantar kategori A sahaja tetapi BM dan BI? Kategori A hantar satu, BM atau BI. Kalau tak ada kategori B tak apa. Tapi hantar satu penyertaan hanya BM atau BI. Jangan hantar dua penyertaan. Satu kategori, satu penyertaan. Okey? Okey, jelas cikgu Radia? Ya, Radiana. Susah sebut. Jelas Alright. Okey, seterusnya. Tak faham. Nanti boleh share slide ya? Boleh. InsyaAllah Cikgu Firdaus, saya akan share slide untuk cikgu. Okey, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Seterusnya, cikgu kena gabunglah semua elemen kreativiti cikgu dalam video tersebut. Cikgu kena pastikan kualiti video yang anak murid cikgu buat dalam keadaan yang baik supaya juri dapat melihat dengan jelas lah. Okey, daripada segi visual, cikgu kena pastikan dia bersesuaian, jelas, tidak kabur, dia berfokus
Kadang-kadang kamera tu kan dia akan ada autofocus kan, dia akan jadi kabur kan. Pastikan dia jelas lah dan menarik. Mestilah setiap video kena tunjukkanlah visual yang menarik. Seterusnya daripada segi aspek audio, mestilah bersesuaian dengan audio, bunyi audio yang jelas, menarik, bunyi latar tidak mengganggu mesej. Kadang-kadang ada yang nak dimasukkan muzik apa semua kan, pemilihan muzik mestilah tidak melanggar hak cipta. Okay. So bagilah kalau nak cek semua lagu-lagu yang boleh digunakan, YouTube ada dia bagikan satu bunyi-bunyi yang boleh kita guna di dalam YouTube nanti, supaya bila kita muat turun nanti video kita tidak di blacklist. Okay. Semua video-video cikgu yang masuk ke dalam YouTube, cikgu buat dalam bentuk unlisted. Unlisted. Jangan publish lagi. Link semua unlisted. Jelas cikgu? Okay. Ada cikgu yang bagi pendapat NCR muzik boleh digunakan NCS. Non-copyright sounds, music sedap. Okay, mantap. InsyaAllah. Itu antara Cikgu Sharon punya idea lah untuk kita dapatkan music yang non-copyright. Okay. Seterusnya, grafik yang cikgu nak pakai, mungkin penambahan daripada kreativiti video cikgu mestilah bersesuaian, menarik dan tidak terlalu abstrak. So jangan terlalu banyak sangat sampai tutup ruang jadi macam jadi tak menarik pula, jadi dah terlalu banyak kan. Okay, seterusnya di sini ada soalan tak cikgu? Grafik gambar. Okay jelas Okay, seterusnya. Okay, ada kadang-kadang cikgu nak masukkan dalam video tu kan, murid tu nak masuk teks yang sesuai, tulisan tu mestilah jelas, menarik, mudah difahami. Ada masa yang cukup untuk penonton baca. Kadang kita keluarkan perkataan contohnya udara, menggunakan tulisan yang jelas. Jangan sampai perkataan udara tu pun kita tak tahu macam mana kita tengok, kita susah nak mengeja. So gunakan font yang betul, yang mudah difahami, dan bila dibaca sempatlah audien boleh baca. Ini keluar sekejap tak mana boleh So bagi dah masa untuk audien baca Okey, seterusnya. Okey, kesan video kepada penonton. Bila cikgu menghasilkan video, bila murid tu menghasilkan video, cikgu lihat sini video mereka, dapat tak dia mempengaruhi perasaan cikgu? Kan? Audien kat luar tu. Dapat mengubah emosi tak kalau tengok? Menarik tak minat untuk menonton terus? Kadang orang buka tak sampai 3 saat, macam tu lah. So memberikan maklumat dan ilmu. So apa yang berkait rapat dengan tajuk tersebut, ya, maklumat dan ilmu tu haruslah menarik untuk setiap penonton melihatnya. Okay? Okey, Cikgu Jong kata video yang dihasilkan boleh ambil gambar atau video dari internet. Boleh cikgu, silakan. Tapi cikgu susunlah dengan kreativiti cikgu. Dapat cikgu Cikgu Jong? Tapi bila cikgu nak ambil gambar dalam internet tu, pastikan dia tu tak blur cikgu. Sekarang bila kita nak ambil dalam Google pun, gambar yang kita nak masuk dalam video dia jadi macam kelabu. Cikgu kena tengoklah gambar tu macam mana. Sekarang semua yang gambar cantik-cantik semua berbayar cikgu. Okey, bagaimanakah untuk menghasilkan shot yang menarik? Okey cikgu So, mengendalikan shot, menyusun shot sendiri, tindakan mata memandang. So, kita tengok mata kita sesuai ke tak sesuai. Size shot perlulah ada peranannya, fungsi dan keberkesanan. Bila kita ambil
saiz tu apa, ada tak dia punya peranan dia, fungsi dia. Kita kalau bila kita tengok kita kan tahu. Okey, Cikgu Sharon cakap, bolehkah saya guna gambar yang dihasilkan melalui aplikasi AI? Silakan cikgu. Itu kreativiti cikgu. Macam AI ni selalu diletakkan satu benda yang kerahsiaan. Maksudnya cikgu buat, cikgu dia tahu. Cikgu? Faham juga mungkin itu senjata cikgu untuk menghasilkan video yang padu. Okey, seterusnya. Okey, dalam video cikgu boleh buat 3 asas size shot long shot, medium shot, close shot. Okay. Jadi kalau sebagai contoh untuk long shot, perkenalan lokasi cerita yang luas, perkenalan suasana keadaan yang lokasi, perkenalan keadaan stand up berikan pelakon bergerak dengan bebas. Bermakna bila kita ambil shot yang luas, jadi murid tersebut boleh bergerak dengan bebas. Shot tu apa? Shot tu apa adalah gambar yang diambil cikgu. Cara cikgu mengambil gambar melalui kamera, itu shot. Macam mana? Shot. Shot. Nanti cikgu saya bagi gambar gambar dia macam mana. Shot. Saya tak tahu ini bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Cikgu bawa faham ni lah. Shot ke shoot. Oh cikgu, SYOT ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu. SHOT. Okey. Okey. Dia memang bahasa cikgu Yang penting cikgu faham. Okey, ini long shot. Long shot cikgu, bila cikgu nampak kawasan tu luas, cikgu boleh nampak satu bangunan. Itu long shot. Dapat cikgu Boleh tak rekod video dulu kemudian baru suara murid memberi penerangan. Kalau boleh cikgu, kalau boleh sepanjang 6 minit tu cikgu, murid tu ada dalam video tu. Sebab penilaian pada murid tersebut cikgu. Jangan cikgu buat macam voice over. Cikgu buat tu harap keseluruhan 6 minit tu ada murid tersebut. Baru dapat penilaian. Jelas sedikit. Boleh macam ni cikgu, pertamanya rakam murid full. Okey, lepas tu bila cikgu nak tunjuk keadaan suasana, contohnya pencemaran apa semua, boleh gunakan voice over. Okey, boleh gunakan voice over. Tak sepenuhnya dan dalam video tu lah, tak sepenuhnya murid tu cakap nanti nak masukkan latar gambar video yang yang murid ambil kan. Contohnya air sungai kan. Jadi nak menceritakan keadaan air sungai yang telah dicemari. Jadi murid tu boleh guna voice over. Okay, boleh edit lah. Okay. Maksudnya boleh dubbing separuh situasi sebenar lah maksudnya. Boleh dubbing. Maknanya murid tu menceritakan macam 999, nanti saya bagi contoh 999 macam mana cara wartawan tu cakap bagi satu isu dekat dia. Lepas tu dari segi video, latar belakang dengan penceritaan dia mengenai isu yang dia sebut tu menggunakan suara voice over. Okey, nanti kita tunjuk contoh. Yang wajibnya voice over tu murid yang sama. Murid yang sama. Murid yang sama, jangan murid lain murid yang sama. Dapat Cikgu Hanita? Okey, faham. Terima kasih. Okey, sama-sama terbaik. Okey, bolehkah rekod dulu kemudian? Tu dah dijawab. Cikgu-cikgu biasanya guna ejaan yang betul. Okey, nice. Ciplak video reproduce sikit boleh ke? Zul. Okey cikgu, video yang macam mana tu? Sebab kita murid yang menghasilkan video.
Okay, cikgu jangan sekali ambil video masuk, video luar masukkan sebab dia keadaan semasa. Okay, macam mana murid tu kreatif, dibantu oleh guru dan tim untuk menghasilkan satu video yang betul-betul hak milik dia. Okay cikgu, jangan ambil video dari mana. Okey. Lepas tu Cikgu Hafiz nak tanya rubrik permakahan. Rubrik permakahan nanti macam mana pun rubrik permakahan Punzai ni? Okey, rubrik pemakahan kita akan beri kemudian ya cikgu. Sebab ini adalah pertandingan yang baru. Jadi kita akan buat rubrik pemakahan dari segi isi kandungan dia, dari segi paparan cerita dia, okey, suara dia, keterampilan dia, nanti kita akan bagi. Okey? Okey, ini adalah long shot dalam keadaan yang juga luas. Okey, seterusnya ini pun long shot keseluruhan cara mengambil gambar. Okey, fungsi medium shot. Ini medium shot pula kita tengok dia rapat sedikit kamera kepada subjek. Tingkatkan tumpuan kepada pelakon iaitu murid itu sendiri dan dapat pamerkan pergerakan badan dan bahasa badan. Maksudnya memek muka pun main peranan menghadkan pergerakan pelakon. Bila dah dapat medium shot, pelakon dia tidak boleh bergerak lebih sebab dia punya medium shot tu dah rapat dengan dia. Sebagai contoh, dah rapat di antara kepala tu sampai ke pinggang. Itu dipanggil medium shot. Jelas cikgu Ada tak yang tak faham tentang medium shot? Okey, semua jelas. Seterusnya fungsi close shot. Ni close up lah, close shot. Penggambaran dekat tumpuan kepada seorang saja bermanda paling rapat lah. Berikan tumpuan penuh kepada pelakon. Dapat tunjuk memek muka, ekspresi muka dengan jelas. Itu lagi sebab rapat sangat. Jadi muka kita tu lagi main peranan. Perhatikan perhatian perlu diberikan kepada pelakon kerana ada perkara penting yang boleh disampaikan. Okey. Lepas tu pergerakan pelakon yang terhad sebab dia close up rapat sangat dan pergerakan satu tempat sahaja. Okey, dapat cikgu Sebagai contoh close shot, dia rapat dengan pelakon tersebut, murid tersebut. Boleh orang itu kreativiti cikgu. Boleh orang lain rakam ke budak. Kalau budak tu boleh rakam sendiri, silakan. Kalau cikgu bantu dia, silakan. Sebab dia sebenarnya secara individu, murid tu kalau dia pakar buat, dia boleh buat sendiri. Okey cikgu, pastikan penilai tak nampak, juri tak nampak, seolah-olah macam orang lain yang rakam. Itu nak cakap tu. Okay, pastikan murid tu seolah-olah dia rakam diri dia sendiri. Okay, kalau long shot tu dia mestilah sepenuh badan dia kan. Bila penuh badan, dia seolah-olah dia letak kamera jauh di depan dia. Dia gunakan stand macam itulah. Okay. Maaf, saya bertanya pertandingan ini peringkat tertinggi sehingga kebangsaan ke? Dia masuk saja peringkat negeri kan? Zuraini. Okey, kita buat ni ke peringkat daerah dulu. Lepas tu kita akan pilih ke peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Memang ada pertandingan ke peringkat kebangsaan. Okey, dapat Cikgu Hafiz ada kebangsaan Cikgu Hafiz? Dapat. Jadi saya rasa sepatutnya rubrik pemakahan tu sepatutnya dah ada sebab dia dipertandingkan sehingga peringkat kebangsaan. Saya rasa tak ada masalah kalau untuk rilis awal. Dalam masa terdekat ni kami akan bagi. Ya, betul. Sebab rubrik kebangsaan belum lagi. Belum lagi. Jangan ubahlah. Belum keluar lagi. Okey, baik. Masih dalam sebab dia pertandingan yang baru. Pertandingan yang lain semua dah ada rubrik. Cuma pertandingan ni yang baru dikendalikan oleh Okay, jadi rubriknya mereka belum beri lagi, masih dalam proses. Nanti bila dah siap kami akan masukkan dalam masa terdekat.
Dapat juga Hafiz? Okey dapat, terima kasih. Sama-sama. Tak sabar-sabar saya nak ambil Rubik tu. Okey. Okey, ini short dia. Okey, yang ni pula cikgu kena tengok penggambaran yang berkesan pencahayaan yang sesuai, cahaya yang cikgu yang murid tu nak ambil haruslah sesuai dan janganlah gelap kan, supaya senanglah kita nak menilai kan. Ada nak bercakap ke? MRMS, Mr. MS. Oh, tak ada. Seterusnya pendedahan cahaya yang betul, bermakna bila dia buat penggambaran, murid buat penggambaran kenalah berada di tempat yang betul. Contohnya dia janganlah dia berhadapan dengan matahari ke cahaya daripada lampu lain dengan kamera dia. Bermakna dia akan menjejaskan lagi dia punya penggambaran kesan dia tu. Ketiga adalah meningkatkan mood. Bila kita dapat cahaya yang terang, cahaya yang sesuai, video itu akan memberikan mood yang baik. Dan shot pun akan lebih berkesan bila kita punya cahaya mencukupi. Okey? Jelas bahagian ni penggambaran yang berkesan. Seterusnya, okey. Utamakan 3 jenis ruang, cikgu. Pertama, ruang kepala. Ruang di atas kepala tidak perlu terlalu luas atau tak terlalu sempit. Kalau kita tengok tu, jangan rapat sangat dengan dia punya frame. Macam saya berdiri, saya dalam frame sekarang kan. Tidaklah atas sangat, tak di bawah sangat. Jadi kita dapat, ini adalah close up, close shot. Ini adalah sangat-sangat sesuai. Kita kena betul-betul letakkan kamera tu supaya gambar yang kita dapat tu cantik. Okey, seterusnya daripada jenis yang kedua itu ruang pandangan, lebih ruang pandangan seseorang. Jadi bila cikgu nak letak sesuatu gambar ke tulisannya, cikgu dapatkan ruang yang sesuai. Macam saya berada di sini kan. Jadi cikgu boleh dapat ruang yang sesuai. Kalau kecil sangat, kalau kita duduk tengah-tengah ni, kita nak letak gambar tulisan yang panjang pun tak sesuai kan. Jadi letakkan ruang pandangan yang sesuai. 6 minit rakam non-stop ke? Tak boleh edit cikgu. Cikgu Firdaus boleh edit. No problem. Kalau non-stop cikgu budak tu confirm ke laut. Okey, seterusnya jenis yang ketiga adalah ruang pergerakan. Ruang ini adalah bagi subjek yang bergerak. Bila ruang tu luas, murid yang nak berlakon, yang nak menyampaikan info tu dia boleh bergerak dengan bebas lah. Ruang tu pun penting. Boleh gabung dan edit. Boleh gabung edit. Cikgu, tak ada masalah. Janji rakaman tersebut menampakkan murid tu macam buat seorang. Tapi nampak akad sebenarnya dibantu. Okey, ada link kehadiran di dalam mesej. Sila tengok di dalam mesej ada link kehadiran untuk cikgu masukkan. Kehadiran SPL KPM. Sila isi kehadiran cikgu. Oh. Zulaini, boleh buka ke? Guna email D5. Okay. Boleh guna email D5 ya. Sebab penggunaan, memperkasakan penggunaan D5. Okay. SPL ni bukan ladap ke? Sebab dia isi guna IC. SPL semua letak IC kan? Betul, kalau macam kita masuk GM ni memang guna dah D5. Okay. Untuk SPKPM? Itu IC, memang tadi saya isi dia tak buka lagi. Dia tak buka lagi. Sekejap saya cuba test. Ada cikgu yang dah boleh masuk? Tengok dia update. Boleh. Saya dah buat, boleh. Tak ada masalah. Okay. Masukkan IC je.
Masih tak boleh masuk. Sekejap. Katanya IC tak ada dalam pengkalan data. Oh. Yang tu kena check dengan si usaha ladap sekolah lah. Tapi cikgu Hafiz tak ada dalam pengkalan data? Data dia tak ada masalah. Kalau SU Ladap tak ada masalah dah. Saya rasa yang ni yang daftar ni kena isi secara dalam Google Form yang diisi oleh orang yang buat ni. Okay. Nanti PM dekat zon cikgu masing-masing. Cikgu daripada zon mana? Taiping. Zon Taiping. Nanti Cikgu Hafiz WhatsApp saya bagi nombor IC. Okey. Masih lagi ada yang bagi dekat saya pun boleh. Hafiz bagi dekat Kak nombor IC. Roger. Okey. Okey, untuk keperluan asas, kita masuk terus keperluan asas untuk rakaman. Ada yang murid-murid boleh menggunakan handphone sahaja. Jika dia ada GoPro ke, ada kamera lain, silakan, tak ada masalah. Lepas tu, jika boleh, gunalah mic yang sesuai supaya suara dapat didengar dengan jelas. Dan yang ketiga, ada yang menggunakan green screen. Boleh gunakan green screen kan Puan Zuraini? Puan Zuraini? Ya. Boleh gunakan green screen kan? Boleh. Boleh, kreativiti cikgu Ikut kreativiti. Okey. Boleh menggunakan green screen cikgu untuk dapatkan video yang padu. Lighting kalau gelap perlu digunakan. Okey. Talimat kita dah selesai. Okey, ada yang masih lagi yang tak boleh masuk dalam SPL ni. Okey, cikgu-cikgu yang tak boleh nak masuk SPL KPM tu untuk isi IC, PM pegawai PKG masing-masing. Okey, bagi nama, bagi IC. Okey. Oh, boleh. Assalamualaikum. Cik Jai. Ya, Cikgu Izzat. Okey, Puan Azhar dari JPM Perak. Tahniah ya. Tahniah LMS telah melaksanakan perbengkelan pada petang ini. Okey, sedikitlah saya nak tambah untuk aspek penilaian. Pastikan ya murid-murid yang menghantar video penyertaan video kreatif itu terlibat dalam jumlah episod TVPSS. Maksudnya keterlibatan mereka ini telah pun ada sebelum ini. Ya. Dalam siri-siri mana-mana video TVPSS. Kemudian mereka ini pula perlu cemerlang, ya, cemerlang dalam aktiviti TVPSS. Maksudnya di sini mungkin mereka pernah menyertai mana-mana video, ya, dan mendapat keiktirafan. Itu antara aspek penilaian yang akan dilihat. Kemudian dari segi aspek permakahan, ya, video itu akan dinilai dari segi grafiknya yang memberi markah sebanyak 15 markah. Kemudian dari segi aspek komunikasi. Komunikasi ini tinggi sikit, 20 markah. Ya, sebabnya penyertaan melibatkan secara individu. Jadi kita nak lihat sejauh mana komunikasi mereka, ya,
penggunaan bahasa-bahasanya bagaimana. Yang ketiga, dari segi aspek pemakahannya, videografi ataupun suntingan yang memberi markah sebanyak 15. Yang keempat, jalan cerita ataupun skrip memberi markah 20 markah. Maksudnya di sini cikgu sebelum nak buat video kreatif, cikgu kena ada satu storyboard. Apa yang cikgu nak shoot. Ya, durasinya tak lama. Jadi letakkan pengisian, dia punya permulaan apa, di tengahnya kontennya apa, dan pastikan video itu memberi nilai impak yang tinggi kepada yang melihat. Okey. Aspek pemakahan yang kelima, penataan audio. Yang ini amat penting. Ya, jangan nanti ada gambar suara tak dengar. Mulut aja bercakap tak ada suara. Itu pastikan. Ya. Seterusnya, aspek pemakahan yang keenam, kreativiti penutupan, iaitu finishing. Ya, macam tadi saya ada dengar, adakah boleh masuk teaser untuk TV PSS? Boleh, dibolehkan, tapi beberapa second sahaja. Jangan sehingga menjejaskan isi kandungan yang nak disampaikan. Okay. Yang akhir sekali, dari segi aspek pemakahan akan dilihat dari segi wow factor, iaitu memberi markah sebanyak 5. Okay. Itulah antara kriteria ataupun pemakahan yang akan dilihatlah untuk video tersebut. Okay. Terima kasih Cik Jai dan juga tim USDP LMS. Okay, terima kasih Puan Azhar dari SSTP JPN Perak yang telah bersama-sama pada petang ini. Patutlah Google Meet hari ini berseri-seri ya. Ada Puan Azhar di sini. So ada lagi sebarang persoalan, semua jelas ya? Oh, ada yang tak suara tak dengar daripada Puan Azhar, tapi tak apa, rakaman ni akan kami sharekan kepada cikgu setelah dah siap Ya, Cik Hashim. Ada kata dua ke? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Okey cikgu-cikgu nanti tentang rubrik pemakahan nanti kami siapkan secara bertulis, kira dah ada dalam penulisan, nanti kami akan share bersama. Okey, cikgu-cikgu yang tak dapat mendaftar SPL KPM, cikgu bolehlah PM pegawai zon USTP masing-masing untuk pendaftaran. Sebab berkemungkinan kerum cikgu tak update. Jadi untuk buka SPL KPM yang sekarang ni, yang banyak, yang loading ni, dia perlukan paparan browser yang telah diupdate. Dapat cikgu Okey. Jelas cikgu So tak ada apa-apa lagi soalan. Saya harap penerangan petang ini jelas dan saya ucapkan semoga berjaya dalam penghasilan video kreatif pada tahun ini. Dan diharapkan juga pada tahun ini LMS akan adalah calon untuk ke final, ke kebangsaan. Saya harap begitulah. So saya sudahi dengan Zon Simpang hubungi siapa? Cik Hashim. Cik Hashim yang ada di yang comel tu. Cik Hashim, kenal tak Cik Hashim? Nanti PM dia, insyaAllah. Okey. Ya, Cikgu Syarul. Macam yang Puan Azhar sebut tadi. Ya. Murid yang masuk ni mesti ada pernah sebelum ni masuk mana-mana pertandingan kan. Okey. Saya rasa kalau kena ada macam tu, dia punya syarat-syarat dia susah lah memang.
Macam sekolah saya memang tak pernah masuk lagi lah mana. Okey, bagi saya kita hantar dulu cikgu video tersebut, nanti kita akan bantu dia mengikut zon masing-masing. Boleh cikgu Okay. Kita akan ada bantuan susulan untuk kita melengkapkan lagi syarat tersebut. Boleh cikgu? Okey, terbaik cikgu. Okey. So tak ada apa lagi persoalan. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, terima kasih cikgu semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama cikgu Kong. Sama-sama. Terima kasih.